Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Jafrizal Muhammad Jaafar sekali lagi di dalam channel 112. Bersama dengan kita pada malam ini Saudara Syahril Hamdan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Kuala Langat, merangkap Ketua Penerangan UMNO Malaysia, dan juga bersama dengan kita tetamu istimewa adalah Tuan Zurihan Yusof selaku Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat. Suara okey di luar sana? Alhamdulillah, suara okey. Sebentar tadi bersama dengan kita adalah yang berbahagia Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahya. Jadi Ustaz, apa khabar di sana? Baik Ustaz? Baik, Alhamdulillah, baik. Boleh Ustaz bagi tahu dalam keadaan sekarang ni di bumi Jordan, kedudukan pasukan rombongan Ustaz di sana. Okey, baik. Sementara kita menunggu Ustaz Fatul Bari kembali dalam suasana yang membolehkan kita untuk berbicara bersama beliau. Bersama-sama juga dengan kita pada malam ini adalah Saudara Syahril Sofian Hamdan selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Kuala Langat dan juga merangkap Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Saya amat tertarik baru-baru ini Saudara Syahril telah mengeluarkan, saya ingat beberapa siri video yang menjelaskan tentang situasi sebenar yang berlaku di bumi Palestin, terutamanya salah faham antara pemikiran yang selama ini menghantui orang rakyat Malaysia, iaitu anti-Semitik, ya, anti-Semitik. Boleh kita dapatkan sedikit penjelasan apakah sebenarnya objektif yang cuba disampaikan oleh Saudara Syahril? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada bos kita Ketua UMNO Bahagian Saudara Zurihan, pada Datuk Dr. Fatul yang berada dalam misi yang amat istimewa ni. Saya fikir tak nak ambil masa yang panjang sebab kita tahu kekangan yang mungkin dihadapi oleh Datuk Fatul dan tim di situ. Tapi soalan pertama daripada saudara Jeff tadi, soal tentang persepsi ataupun tanggapan yang masih perlu diperbetulkan, termasuklah di kalangan rakyat Malaysia yang melihat bahawa isu Palestin ini, kita sebagai warga UMNO mungkin menganggap isu ini dah jelas ataupun soal penindasan itu sudah jelas. Tapi rupa-rupanya di kalangan rakyat Malaysia pun masih ada salah faham, masih ada pertikaian sama ada ini adalah satu penindasan sebenar-benarnya, dan kalau ada kesedaran pun barangkali tidak sampai kepada satu tahap yang benar-benar mencerminkan skala penindasan yang berlaku terhadap rakyat Palestin dan warga Palestin di situ. Jadi bila kita lihat beberapa video-video yang keluar daripada rakyat Malaysia sendiri yang memperlihatkan satu tanggapan seolah-olah Malaysia tak patut ataupun tak perlu bersolidariti, tak perlu nak pandai-pandai, tak perlu nak menunjuk perasaan kita berkenaan dengan penindasan, maka saya kira kita dalam UMNO terpanggil untuk sekurang-kurangnya membantu memperbetulkan persepsi tersebut, menceritakan betapa besarnya penindasan, betapa mutlaknya penindasan yang dibuat oleh rejim Zionis Israel ini, supaya kalaupun kita punya pembabitan tidaklah sebesar mana, tetapi solidariti yang ditunjukkan oleh seluruh dunia yang simpati dan yang bersolidariti dengan warga Palestin telah sedikit sebanyak memberi tekanan diplomatik, tekanan politik dan tekanan yang sepatutnya kepada rejim Israel dan juga penyokong-penyokongnya, sehingga kita dapat sekurang-kurangnya gencatan senjata yang berlaku mungkin lebih awal daripada apa yang dikhawatiri sebelum ini. Jadi alhamdulillah hasil ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan usaha dan ikhtiar kecil daripada kita menekan dan memberikan tekanan yang besar, dan juga bantuan-bantuan misi-misi yang berlaku yang selepas ni kita nak dengar, saya fikir sedikit sebanyak dapat kita juga memberikan sumbangan keringat, sumbangan idea, sumbangan tekanan dan juga sumbangan hakiki yang misi bantuan kita nak dengar selepas ini semuanya mencerminkan komitmen rakyat Malaysia dan khususnya komitmen warga UMNO kepada perjuangan Palestin. Wallahualam. Ya, terima kasih Saudara Syahril. Kita kembali kepada Ustaz Fatul Bari. Ustaz, saya dimaklumkan bahawa misi ataupun misi kemanusiaan yang diketuai oleh Datuk Seri Aziz Rahim ini sudah berada hampir lebih daripada 2 minggu, ya, untuk memasuki bumi Palestin.
Jadi bagaimana keadaan sebenarnya yang berlaku di situasi di sana ya? Apakah yang menghalang daripada rombongan kita untuk masuk terus ke Palestin? Silakan Ustaz. Terima kasih saudara Jeff Rizal, sahabat saya, saudara Syahril, sahabat kita, abang kita lama, saudara Zurihan, Ustaz Zurihan, kemudian Datuk Azizan yang bersama-sama dengan saya juga. Kami dalam kenderaan actually sekarang ni dalam bas coaster kami untuk ke tempat seterusnya. Okey. Actually lagi 4 hari untuk saya cukup sebulan. 4 hari lagi. 4 hari lagi Ustaz. 4 hari lagi cukup sebulan. Actually misi kita ada 2 misi besar. Satu, kita perlu ingatkan diri kita sendiri dan seluruh umat Islam dan Malaysia khususnya bahawasanya isu Palestin ini ada 2 isu besar. Satu, isu yang berkait rapat dengan agama kita. Dan kedua, isu yang berkait rapat dengan kemanusiaan umumnya. Kenapa saya katakan isu agama ada juga di sini? Kerana Al-Aqsa, Al-Quds, Tanah Suci. Okay? Penjarahan yang dilakukan oleh Zionis Israel, pengambilan hak umat Islam di sana dan pencabulan Al-Quds itu sendiri sudah tentu dia membangkitkan sentimen dan menyentuh sentimen umat Islam di seluruh dunia. Dan apa yang dibuat oleh King Abdullah Jordan, iaitu beliau merupakan baginda merupakan the custodian of Holy Mosque untuk Al-Quds Al-Sharif. Kerajaan Jordan sendiri ada hak untuk tanah suci Al-Quds, membantu untuk memastikan Al-Quds terus menjadi tempat kiblat ataupun kiblat utama terdahulu, kiblat awal umat Islam, dan juga menjadi tanah suci ketiga setelah Al-Haram, Mekah dan juga Madinah. Itu usaha yang dilakukan oleh kerajaan Jordan. Jadi sebab itu kita datang ke Jordan dulu. Misi saya kumpulan pertama, kami ada 6 orang awal datang ke Jordan dulu. Kita sampaikan bantuan daripada UMNO Malaysia dan juga sumbangan daripada rakan-rakan NKT dan juga rakyat Malaysia umumnya, 200,000 USD yang telah kita sampaikan kepada tabung khas di bawah Prince Ghazi, iaitu tabung untuk restoration Masjidil Aqsa, penambahbaikan dan pembaik pulihan Masjidil Aqsa. Dan kami sampaikan kepada Dr. Muhammad Khalailah, Menteri Agama dan Wakaf Kerajaan Jordan, yang mana majlis tersebut diketuai oleh Datuk Seri Abdul Aziz dan juga dihadiri oleh Duta Malaysia ke Jordan, iaitu Datuk Jilid. Dan pada masa yang sama kami ambil kesempatan untuk kami ambil kesempatan untuk bertemu dengan rakan-rakan ataupun rakyat Palestin yang merupakan pelarian di kem-kem yang terletak di Jordan. Ada banyak kem sebenarnya, ada lebih 13 kem refugee Palestin di Jordan, yang mana mereka pelarian sejak 1948 dan 60-an dan 70-an. Dan mereka hidup di sini, dan yang kita susun aturkan program pengagihan bantuan di sini, hampir 1,000 orang yang kita agihkan. Alhamdulillah, 1,000 pack makanan untuk mereka yang berada di sini. Okey, jadi bila kita sampai di sini, dan plan kita yang kedua adalah misi kemanusiaan kita, iaitu ke Gaza. Dan untuk makluman kepada umum juga bahawasanya kita faham Palestin ini tanah sucinya adalah Al-Quds sahaja. Yang lain bukan tanah suci, tetapi bumi Anbiya secara umumnya. Seperti Gaza. Gaza bumi Palestin, ya di bumi Anbiya. Okay, so jadi nak masuk, pintu masuk ke Al-Quds melalui Jordan. Pintu masuk ke Gaza melalui Rafah, Mesir. Jadi kami fly ke Mesir. Tim kedua kami sampai ke Mesir juga berada pada tim yang kedua, iaitu Datuk Dr. Azizan juga bersama-sama dalam tim yang kedua daripada UMNO Malaysia. Semua keseluruhan kami ada 17 orang. Kami ikut semua proses. Sama ada proses di Malaysia, permohonan melalui Kementerian Luar, kemudian permohonan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal undang-undang. Kami mohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses immigration. Kami mohon bantuan MOSTI untuk urusan vaksinasi. Okey, untuk keizinan keluar daripada Malaysia. So proses di Malaysia alhamdulillah dilaksanakan sepenuhnya,
dan Datuk Aziz sendiri yang mengetuai misi ini mengambil berat soal prosedur dan progres supaya kami tak menghadapi sebarang masalah. Dan Baik. sampai di Mesir, kita juga, saya cerita siap-siap sedang. Ya. Sampai di Mesir, kita juga terus bermesyuarat dengan pihak kedutaan Malaysia, pemangku duta sekarang ini Encik Syahbudin. Kita bermesyuarat, berbincang tentang polisi-polisi dan prosedurnya. Ya. Okey. So kita dah buat submission, okey, dan juga hasil lawatan Menteri Luar ke Malaysia ke Mesir Datuk Seri Syahbudin, dan juga hasil call antara Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden LCC. Kita menjangkakan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita doakan hal tersebut. Dan kita masih menunggu lagi, dan saya difahamkan proses sebenarnya kami telah mendapat kelulusan sampai ke pintu Rafah saja. Tak boleh ke sana lagi. Okey. Tapi tak sampai lagi, Ustaz. Kita mencuba. Sebab kami target nak masuk. Ya. Ada sebab nak masuk tu kenapa? Mungkin saat lagi saya boleh ceritakan sedikit lagi. Jadi tim kami masih menunggu. Jadi dalam masa menunggu ini, banyak program kita buat di sana juga. Okey, dan program-program yang boleh remote agihan barang kita dah berjalan di Gaza sebahagiannya. Dan juga program dengan Red Crescent melawat hospital-hospital yang ada rakyat Palestin di sana. Ya. Okey. Hospital kita di Mesir lah. Okey. Dan sementara menunggu lagi ni, kami fly dulu ke Jordan. Habiskan misi bantuan ke kem-kem yang kami tak sempat pergi tempoh hari. So hari ni ada 3 kem. Rusaifah, Hittin, dan juga yang awal tadi Wahdat, dan besok kem di Jarash, yang mana kem ini memang khas pelarian-pelarian daripada Gaza. So itu gambaran umumnya misi ini, dan kami masih lagi menunggu kelulusan dan keputusan untuk masuk ke Gaza, dan kami masih merayu kepada kerajaan Mesir, insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Itu sedikit sebanyak gambaran yang diberikan oleh Ustaz. Tapi saya tertarik dengan apabila Ustaz mengatakan bahawa sumbangan yang dibawa oleh UMNO Malaysia adalah sebanyak USD 200,000 ringgit Malaysia. Dan ini dolar. Sorry. USD USD. Ini kalau kita convertkan kepada ringgit Malaysia, dia menghampiri 1 juta. Jadi bagaimana dia punya distribution daripada jumlah tersebut dalam bentuk monetary, dalam bentuk in-kind, dalam bentuk makanan dan sebagainya. Boleh 200,000 USD itu kita berikan direct kepada tabung wakaf yang menjaga pembaik pulihan dan penambahbaikan Masjidil Aqsa yang dikelola oleh Prince Ghazi. Okay. Dan satu lagi di bawah Kementerian Wakaf sendiri, Menteri Wakaf dan juga agamanya, Dr. Muhammad Falailah. Dan pengurusi di bawah kementerian namanya Dr. Abdul Sattar Al-Qudah. Dan pengurusi ataupun CEO di bawah tabung wakaf Prince Ghazi tadi ni namanya Dr. Wasfi Al-Kilani. Mereka berdua bertanggungjawab menguruskan wang tersebut, memang direct untuk pembaik pulihan. Jadi yang tu kita bagi duit, mereka membaik pulih sound system, kemudian ada kerosakan di dinding pintu masuk utama, dan penambahbaikan tempat wuduk dalam kawasan Masjidil Aqsa, dan juga ada klinik, ada 2 klinik, ada satu klinik ada kerosakan sedikit, klinik kecemasan di dalam Masjidil Aqsa. So itu wang ataupun kegunaan 200,000 USD yang kita berikan peringkat awal. Dan the rest, ada lagi baki dari situ, ada lebih kurang dalam untuk 1,000 paket makanan yang kita berikan, yang mana satu paket itu berjumlah lebih kurang dalam 35 dinar satu paket, yang mana jumlah makanan ada 24 item makanan yang mencukupi untuk 3 minggu hingga sebulan. Itu kita bagi untuk 1,000 orang. Dan kita ada lagi berbaki untuk di Gaza, ada lagi berbaki lebih kurang hampir $200,000 lagi. Itu untuk ada yang tu ada program, ada program engagement dengan mereka-mereka yang ada masalah psikologi, sekolah kanak-kanak, kemudian dengan rescue team mereka, peralatan rescue, safety, dan kemudian juga pengagihan makanan, bantuan kepada nelayan,
yang rosak jaring-jaring mereka, kapal-kapal mereka dan juga beberapa tempat. Itu ada lagi program bersama dengan NGO Mercy, bersama dengan kita dan juga rakan-rakan yang lain. So itu gambaran Okey, dia lah. terima kasih Ustaz. Baik, Sama. saya bertanyakan tentang soal donation yang dibawa oleh rombongan ini sebab saya nak balik kepada saudara Syahril Hamdan. Sebagai salah seorang daripada anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, sudah pasti kerja-kerja kemanusiaan yang diusahakan oleh UMNO ini bukanlah satu yang baru sebenarnya ya. Kalau kita lihat setiap kali timbul permasalahan, memang UMNO adalah antara badan yang kehadapan dalam membantu masyarakat Palestin. Tetapi baru-baru ini apabila keputusan dikeluarkan oleh Majlis Kerja Tertinggi untuk membenarkan satu tabung khas yang dipanggil tabung muafakat Palestin, kalau tak silap. Boleh saudara Syahril kongsi bersama dengan kita bagaimana wujudnya tabung muafakat Palestin dan bagaimana ia dapat membantu bukan setakat rombongan pada hari ini tetapi pada masa-masa akan datang. Ya, secara ringkas setelah mendengar penjelasan daripada Datuk Fatul sebagai wakil delegasi, ternyata terlalu banyak yang diperlukan yang mungkin kita daripada jauh ni tak memahami sepenuhnya sampailah kita berada di lokasi untuk melihat. Macam kita dengar tadi Datuk Fatul kata sampai bantuan psikologi pun kita mungkin bukan benda pertama yang terpintas dalam minda kita, tapi rupanya benda macam tu pun memang amat-amat diperlukan lah dalam satu keadaan war zone ya, di mana tekanan emosi pun menjadi satu cabaran yang amat besar. Jadi menyedari betapa besarnya keperluan, maka saya fikir UMNO menjadi salah satu daripada badan yang melancarkan tabung muafakat Palestin. Satu inisiatif yang sebenarnya tidak asing dengan DNA UMNO. Daripada dulu lagi kita antara yang, bukan antara lah, boleh kata saya rasa memang kalau parti politik lah ya, kalau kita nak kira parti politik ni UMNO lah yang paling kehadapan dalam memperjuangkan soal Palestin ini, bukan hanya dari segi bantuan tapi dari segi hubungan diplomatik, dari segi kita punya orang kata pengiktirafan terhadap badan-badan dan organisasi-organisasi dalam Palestin itu sebenarnya antara yang paling awal. Sewaktu kita jadi kerajaan, banyak negara misalnya yang tidak berapa nak mengiktiraf Hamas setelah mereka menang soal pilihan raya. Ada satu tempoh ada pilihan raya di Palestin yang mana kita antara yang terkehadapan dalam pengiktirafan tersebut. Bila mana bila mana pimpinan agung pun kalau tak ada COVID ni lah, kita sedar bila kita jadi perwakilan memang antara delegasi antarabangsa yang akan datang Hamas, bukan negara-negara lain. Parti-parti politik lain pun dalam negara ini barangkali tidaklah seagresif ataupun seterbuka UMNO dalam soal itu. Jadi bila timbul keperluan untuk pengiktirafan, bila timbul keperluan untuk hubungan diplomatik, bila timbul keperluan untuk tekanan politik dan bila timbul keperluan untuk bantuan, maka UMNO tidak pernah tercicir dalam hal ini. Jadi yang terbaru ni, muafakat Palestin ni, sewaktu insiden yang terbaru beberapa bulan yang sudah, sewaktu bulan puasa, bulan Ramadan, kita juga melancarkan perkara ini bukan untuk bersaing dengan mana-mana pihak, baik NGO, baik parti politik lain, sebab dalam hal ni saya fikir sesiapa saja yang boleh menghulurkan bantuan dan memainkan peranan amat-amat dialukan oleh mereka. Mereka pun bukannya nak kata bantuan ni kita hanya nak terima daripada sipulan bisipulan, bukannya daripada grup lain. Jadi dalam hal ni UMNO tidak pernah nak orang kata memilih ataupun terlalu bersaing, tapi lebih kepada meneruskan kesinambungan jasa dan juga kesinambungan perjuangan lah, yang mana UMNO dan Malaysia telah mainkan selama berdekad lamanya. Ya, terima kasih. Ini bermakna keputusan untuk mewujudkan satu tabung muafakat Palestin adalah satu keputusan yang saya rasakan sangat tepat, kerana ia adalah bentuk tetap yang mana sumbangan itu akan sentiasa hidup dan boleh disalurkan. Saya nak bertanya dengan Tuan Zurihan Yusof selaku Ketua UMNO bahagian Kuala Langat. Sudah pasti keputusan daripada MKT untuk mewujudkan satu tabung untuk mengumpul dana
akan digerakkan sehingga ke peringkat akar umbi. Contohnya di peringkat bahagian-bahagian, 191 bahagian seluruh negara dan juga beribu cawangan-cawangan yang ada. Di Kuala Langat, bagaimana bentuk sumbangan ataupun bantuan yang telah digerakkan ataupun diusahakan di peringkat Kuala Langat? Boleh Tuan Zurihan kongsikan bersama. Terima kasih Saudara Rizal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Waalaikumsalam. sahabat kita jauh di sana, Ustaz Fatul Bahari, Dato' Azizan, Dato' Aziz, Tatap, Saudara Syaril dan semua yang ada di alam media kita pada hari ini. Alhamdulillah, di Pekan Kuala Langat kita seperti biasa merasai apa yang kita katakan, apa yang berlaku di Palestin maupun jauh tidak terjangkau di mata kita apa yang berlaku, tapi mungkin Ustaz Fatul Bahari dan juga kru di sana hari ini dan tim nampak di depan mata apakah kesukaran sebenar yang rakyat Palestin hadapi. Jadi atas sensitiviti itu, UMNO Kuala Langat tidak ketinggalan menyahut apa yang akan tabung muafakat Palestin yang telah dilancarkan oleh Majlis Ketua Tertinggi UMNO, dan kita menerima sumbangan hingga ke peringkat akar umbi dengan 94 cawangan wanita pemuda puteri, masing-masing bergembeling tenaga mencari seberapa banyak yang dapat dan kita himpunkan dan kita serahkan kepada urusia di peringkat Malaysia. Dan Alhamdulillah kita meneruskan yang sekarang dan insyaAllah berapa dalam yang ada hari ini di Pejabat UMNO, mungkin insyaAllah selepas Aidilaha nanti kita akan serahkan kepada UMNO Malaysia. Jadi sebenarnya kita tidak ketinggalan apa saja perkara yang berlaku di peringkat UMNO Malaysia khususnya, lebih lagi berkaitan dengan Palestin ini memang amat sensitif khususnya kepada orang Melayu, rakyat Malaysia, lagi-lagi ahli UMNO yang merasai bahawa dulu kita pernah digambarkan bahawa kita ni adalah saudara kepada Palestin dan apa yang rakyat Palestin seharusnya kita merasai. Itu antara komitmen kita sehingga hari ini yang kita lakukan. Ya, ini maknanya seruan ataupun apa yang telah diinisiatifkan di peringkat MKT UMNO Malaysia untuk menubuhkan satu tabung dana yang tetap telah disambut baik di peringkat bahagian-bahagian, sebagai contoh bahagian Kuala Langat sendiri yang menggerakkan seluruh jentera sehingga ke cawangan-cawangan mengumpulkan dana tersebut untuk diserahkan kepada tabung muafakat Palestin. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Zurihan dan pasukannya di Kuala Langat dalam usaha menggerakkan tersebut dan menyahut apa yang telah diusahakan oleh PKI MKT. Baik, kembali kepada soalan, sedikit masa lagi kita kembali kepada soalan tentang Palestin. Ya, Palestin hari ini kalau kita lihat seolah-olah peristiwa yang berlaku adalah peristiwa yang berkala, sentiasa berlaku. Tetapi untuk peristiwa yang berlaku pada tahun ini iaitu di Gaza, yang saya apabila menonton video yang dibuat oleh saudara Syaril menerangkan tentang isu Sheikh Jarrah, ya, di mana bermulanya krisis tersebut berlaku, ya, dan hingga berlaku pengembuman pihak pejuang pembebasan dan sebagainya, Iron Dome pun berlaku dan sebagainya. Sebenarnya mata dunia semakin terbuka dengan isu-isu yang sebenar. Balik kepada persoalan tentang pemikiran anti-Semitik, ya, anti-Semitik yang selama ini menghantui pemikiran rakyat Malaysia. Adakah krisis tersebut sebenarnya adalah berdasarkan soal agama ataupun sejarah yang begitu lama ataupun peristiwa penindasan yang tidak lagi boleh diterima oleh dunia hari ini? Mohon sedikit penjelasan daripada Tuan Syaril. Ya, Jafrizal, saya fikir bila kita berbincang tentang soal adakah ini soal penindasan agama ataupun kemanusiaan, sebenarnya kedua-dua aspek itu ada. Kita tak perlu pilih kata ini bukan isu agama, ini hanya isu kemanusiaan. Tak juga kita mengatakan ini 100% isu agama dan tak ada kena-mengena dengan kemanusiaan. Kedua-duanya wujud, elemen itu wujud dalam isu ini. Sebab itu saya fikir walaupun kita sebagai negara Islam dan kita sebagai warga Muslim, baik di Malaysia, baik khususnya di Kuala Langat, memang ke depan dalam hal ini, di bawah kepimpinan Ketua Bahagian pun memang kita mencari dana dan sumbangan untuk disalurkan kepada muafakat Palestin tabung tersebut. Tapi kita lihat
kaum lain ataupun agama lain, baik di negara ni ataupun di negara lain pun, di luar Malaysia pun, yang bukan beragama Islam pun ada semangat solidariti. Mungkin tidaklah sepenuh seperti kita sebagai orang Islam, tapi ada juga dan bukan kecil. Jadi kalau tengok dalam hal yang baru-baru ni, kalau ikut apa yang kita baca, apa yang kita kaji, memang bermula dengan Syekh Jarrah, iaitu kawasan penempatan yang sebenarnya warga Palestin, orang Islam, tapi dihalau keluar, diusir keluar, dan cara yang diusir tu bukan cara yang biasa-biasa, tapi dia datang dengan askar, dia datang dengan polis Israel lah, sebab Palestin ni tidak ada askar. Palestin tidak ada polis, yang ada hanyalah polis Israel, sebab Israel dan negara-negara sekutunya tak membenarkan pun security forces daripada pihak Palestinian Authority lah, baik Palestinian Authority maupun Hamas tidak diizinkan untuk kontrol apa-apa saja kawasan di tebing barat. Di Gaza mungkin ceritanya lain, tapi di tebing barat di mana Syekh Jarrah tu terletak di tebing barat, memang Israel yang kontrol segala-galanya lah. Jadi bila dia usir Syekh Jarrah, penduduk-penduduk Syekh Jarrah ni tanpa sebarang peri kemanusiaan, maka sudah tentu rakyat Palestin di seluruh wilayah tersebut bangkit. Bila dia bangkit, itulah mulanya dia serang Masjid Al-Aqsa, dia serang warga Palestin di tempat-tempat lain yang jauh daripada Syekh Jarrah pun. Jadi bila kita kaji sedikit sejarah, bukan kata kita pakar dalam hal ni, tapi kita baca secara mendalam sedikit, memang trendnya macam Saudara Jeffrey kata tadi, berkala. Maknanya dia punya skrip tu lebih kurang sama. Selalu dia halau orang keluar dulu, dia usir dulu. Dia tahu bila dia usir tu orang akan bangkit. Bila dia bangkit, dia serang Masjid Al-Aqsa dan dia serang tempat lain. Bila Hamas pula tembak balik dengan roket, dia kata kita yang mengganas ataupun Hamas yang mengganas. Jadi skripnya selalu sama. Tapi pengusiran itu yang menjadi titik tolak kepada penindasan rakyat Palestin, sebab memang itu pun yang dia nak. Dia nak memang kalau boleh seluruh kawasan tu, seluruh wilayah tu biarlah menjadi kawasan Israel saja. Dan kalau boleh saya rasa dia orang tak nak pun orang Palestin ada kat situ. Itu memang sejarahnya daripada awal lah, daripada 48 sampai sekarang. Jadi saya fikir bila kita lihat sejarah itu berulang, maka kali ini komunikasi yang dikeluarkan oleh pejuang-pejuang Palestin dan juga supporters mereka seperti kita mungkin lebih baik daripada dahulu, sebab sekarang ada media sosial, sekarang ni capaian yang lebih meluas. Kalau dulu mungkin hanya dalam berita, yang mana berita pun tak boleh dikontrol sepenuhnya oleh kita, sekarang ni dalam TikTok pun ada, dalam Facebook ada, dalam Twitter ada, dalam Instagram ada. Jadi seluruh dunia dapat melihat skrip ini. Kita mengharapkan, mungkin optimistik lah, kita mendoakan dengan terdedahnya skrip sejarah ini, maka mungkin kali selepas ini lebih sukar untuk Israel mengulangi teknik ataupun taktik yang sama ke arah satu keadaan yang boleh kita capai perdamaian dan kemenangan untuk orang Palestin. Baik, terima kasih. Sedikit penjelasan tentang isu berbangkit di Palestin. Kita kembali kepada Datuk Fatul Bari. Kita tinggal sedikit masa lagi, Datuk Doktor. Jadi kita nak tahu sebenarnya sekarang ni kalau kita lihat macam tadi Ustaz cakap 4 hari berada di sana, genaplah sebulan akan berada di Palestin. Kita dah mula rindu dengan Ustaz Fatul Bari dan rombongan dia. Kita mengharapkan supaya Ustaz Fatul Bari selamat di sana dan selamat pulang ke Malaysia. Cuma kita nak tahu sedikit yang kita rasa gusar ni. Baru-baru ini kita dapat berita bahawa dikatakan Masjid Al-Aqsa telah dibakar. Kita nak tahu sejauh mana kebenaran berita tersebut dan apakah cadangan-cadangan untuk kita membuka mata dunia bahawa sebenarnya memang Palestin ini sedang ditindas. Ustaz, boleh wrap up terus Ustaz? Okey. Bismillah. Terima kasih Saudara Rizal. Okey, berkenaan dengan Masjid Al-Aqsa terbakar tu sebenarnya tak betul. Itu video lama. Video lama. Bukan video baru. Jelas. Sebab saya berhubung langsung dengan pengurusi Imam Masjid Al-Aqsa sendiri, beliau menyatakan itu video yang lama, bukan baru, iaitu berlaku pada Ramadan lepas. Okey, dan sebenarnya dalam social media pada hari ini orang muda keluarkan yang lama-lama, tapi dia keluarkan kadang-kadang dia tak nyatakan benda tu sumber bila, tarikh bila berlaku dan sebagainya, jadi macam-macam persepsi keluar.
Cuma apa yang saya nak repak kat sini sikit, misi HM4P yang diketuai oleh Datuk Seri Abdul Aziz ni, Abdul Rahim sendiri sebagai pengurusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia dan saya sebagai timbalannya. Kita mendapat mandat daripada Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga parti bersama-sama dengan kita rakan-rakan daripada UMNO. Mungkin sebab ada ramai yang bertanya, kenapa perlu nak pergi? Kenapa tak remote saja daripada jauh? Bagi sajalah sumbangan dan sebagainya. Dan biarlah orang di Gaza ataupun orang di Jerusalem ataupun menguruskannya. Simple. Tak ada kos dan sebagainya. Okey, ini respon saya sikit lah. Dia macam ni. Dia satu apa yang kita ulang kali sebut dalam perbincangan kita ni, word solidarity. Saya bagi contoh, zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintah. Ketika itu berlaku peristiwa Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ni satu penyakit wabak ta'un yang pada waktu itu tak ada cure. Waktu itu menjangkiti penduduk di Syam. Puluhan ribu mati. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu boleh saja mengarahkan gubernur di sana, wakil di sana untuk menguruskan keadaan. Tapi dia sendiri turun. Dan dia sendiri turun dalam keadaan bila sampai, dia teringat hadis Nabi SAW yang melarang masuk ke tempat yang terkena wabak. Maka dia tak masuk, dia keluar. Dia patah balik. Itu sikap sahabat Nabi. Apa yang nak ditunjukkan di sini, saya tak mengatakan bahawa kita sama seperti Umar. Tetapi pengajaran moral daripada peristiwa tersebut, walaupun mungkin tidaklah besar bantuan yang boleh kami bagi. Kita bukan seperti Qatar. UMNO tak ada duit macam Qatar. Ada $500 juta berikan kepada Palestin, kepada Gaza untuk bangunkan sekolah tempat-tempat yang kena bom. Tapi kami datang dengan solidariti. Kami datang dengan program-program yang dekat, yang ada program jangka panjang. Soal psikologi, trauma, kanak-kanak. Kita ada program di sekolah kanak-kanak, kindergarten mereka. Kita ada program dengan universiti mereka. Universiti Al-Quds mereka yang mana program di Gaza itu, University Islamic University of Gaza. Yang mana program khas dengan student, mengajar mereka tentang disaster management dengan tim kita, dan kemudian emergency medicine. Itu yang kita kerjasama dengan Mesir. Okay. Selain daripada itu, kita engage juga dengan nelayan-nelayan. Walaupun tidak banyak, tapi yang penting kita nak tunjukkan kepada dunia bahawasanya isu Palestin ni sentiasa sedekat dengan kita. Mereka di war zone. Mereka tak semacam dengan kita. Betul, orang kita ada memerlukan bantuan. Lepas tu kita juga berbincang. Tadi ni dah kebetulan Datuk Seri Aziz ada bersama dengan saya. Baru nak. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri, apa khabar Datuk Seri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. So, ada orang kata dah tinggal kawasan. Saya ada kawasan. Saya timbalan Ketua UMNO bahagian. Program saya alhamdulillah di kawasan berjalan. Program peduli insan di Kanga. Okey, berjalan dengan pek-pek makanan. Datuk Seri Aziz sendiri tadi memaklumkan bahawasanya di Baling update terkini dah puluhan ribu dah seperti PKP ini telah diagihkan dan pengagihan itu berterusan. Permohonan kita untuk masuk ke Gaza masih lagi berterusan. Datuk Seri Aziz sendiri kita menggunakan semua channel-channel yang ada. Sebab ini bukan soal politik, ini beyond politik. So saya rasa begitulah sedikit sebanyak repak ataupun rumusan daripada saya, yang mana saya harapkan bahawasanya kita bersama-sama bersolidariti dalam isu ini untuk Palestin, dan kita takkan dulu keadaan saudara-saudara kita di Malaysia yang berhadapan dengan situasi COVID. Saya difahamkan dan kita difahamkan situasi sekarang lebih parah, makin teruk. Kita sentiasa doakan. Tadi pun kita ada program dengan masyarakat di sini, di Khaimah, kita minta supaya mereka mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita di Malaysia yang sedang berhadapan, frontliner kita, negara kita agar kembali pulih dan baik insya-Allah. Jadi last sekali saya dapat saya nak tunjuklah Datuk Seri Aziz sebelah saya. Okey. Datuk Dino. Okey. Datuk Azizan. Ini Abang Rosli daripada UMNO. Okey, Ketua UMNO bahagian Tun Razak. Datuk Rizal. Apa khabar? Ada Hekal di belakang. Ada Syed Said daripada Bernama. Alhamdulillah. So jadi terima kasih semua. Terima kasih. Datuk Aziz mungkin nak cakap sikit, bagi Datuk Aziz cakap. Silakan. Kita alukan. Doakan untuk kami doakan untuk anda. InsyaAllah. Amin. Kerja ni tak semestinya kena berada di Malaysia. Kita Amin. janji kalau kita ikhlas, kita ada satu saf kepimpinan yang terbaik,
di kawasan masing-masing. Maafi muskilah. Kullu tamam insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Tabarakallah. Alright. Terima kasih Assalamualaikum Datuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Mungkin Salam kita kita. boleh teruskan kepada saudara Tuan Zurihan Yusof yang saya rasa bersahabat baik dengan Datuk Seri Aziz Rahim. Ya, mungkin ada sedikit pesanan yang nak disampaikan kepada rombongan Datuk Seri Aziz Rahim dan harapan dan juga mungkin ucapan selamat Hari Raya Korban yang akan kita sambut bersama tak berapa lama lagi. Silakan Tuan Zurihan. Terima kasih semua rombongan yang ada di sana. Kita amat mengenali Datuk Aziz ni. Ya. Daripada zaman saya pemuda lagi, memang dia sering mengetuai rombongan-rombongan kemanusiaan seperti ni. Ya. Jadi kepada Ustaz Fatul Bahari yang ada di sana, jadi kalau masih dalam talian, mungkin kita ni kat Malaysia, sejak saya kanak-kanak, isu Palestin ni, termasuk nama-nama besar seperti orang Yasir Arafat dan sebagainya, kita selalu digambarkan dan amat terkesan bila isu Palestin ni biasanya mesti berlaku berhampiran dengan Ramadan, pergi ke Aidilfitri, kemudian berterusan sampai ke Aidiladha. Seolah-olah dua perayaan besar akhbar umat Islam ni, memang inilah time frame dia untuk Israel menguji kekuatan umat Islam ataupun menguji kesepakatan kesatuan umat Islam. Jadi berkaitan lagi 3-4 hari, sebulan lengkap rombongan Datuk Aziz dan rakan-rakan di sana. Bagaimanakah agaknya pandangan Ustaz Udari mungkin dan mungkin Datuk Aziz Rahim tentang suasana lagi 3-4 hari di Malaysia ni? Kita nak merasai dalam keadaan PKP, PKBD pun kita rasa amat tidak gembira dengan suasana Aidiladha. Lagi-lagi dalam keadaan suasana zon perang di sana. Apakah rasanya bayangan yang boleh diberikan kepada kami kat Malaysia ni, suasana Aidiladha yang akan disambut oleh rakyat Palestin khususnya dalam kem-kem bersepadan dengan Palestin, dan mungkin sekiranya sempat masuk ke Palestin nanti, apakah bayangan sambutan Aidiladha di sana nanti Ustaz, kalau Ustaz masih dalam talian? Okey, terima kasih Tuan Zurihan Yusof. Itu harapan daripada beliau selaku salah seorang pemimpin akar umbi yang mengharapkan agar rombongan Datuk Seri Aziz Rahim selamat dalam misi dia dan juga dalam keadaan yang baik di sana dan juga baik hingga balik ke Malaysia nanti dan boleh bersambut Hari Raya Aidiladha bersama-sama. Soalan saya yang terakhir dan juga mungkin boleh wrap up kepada saudara Syaril Hamdan, apakah harapan yang hendak disampaikan kepada rombongan Datuk Seri Aziz Rahim dalam misi menyampaikan sumbangan kemanusiaan di bawah label ataupun bendera UMNO, dan juga mungkin ada ucapan sedikit menjelang Hari Raya Aidiladha yang semakin hampir ini. Silakan Tuan Syaril. Ya, saya rasa Datuk Fatul dan rombongannya dah tidak berada dalam talian. Tetapi mungkin kita boleh sampaikan pesanan kita ataupun doa kita agar mereka berjaya dalam misi. Macam Tuan Zurihan tadi kata pun, kita belum pasti sama ada mereka boleh masuk ke bumi Gaza atau tidak. Jadi kita doakan hasrat mereka itu tercapai. Dan bukan sekadar nak masuk semata-mata nak masuk, tapi dengan niat nak menghulurkan bantuan dan juga menzahirkan solidariti mereka sebagai individu dan juga sebagai wakil UMNO dan wakil Malaysia ke bumi Palestin. Dan kita mengharapkan bahawa segala kesusahan dan kesengsaraan warga Palestin, anak-anak Palestin bila di situ, walaupun mungkin bantuan mereka itu tidaklah dapat menyelesaikan semua masalah, tentunya tak boleh. Masalahnya jauh lebih besar. Tapi kalau dia dapat menggembirakan seorang anak Palestin selama 5 minit ataupun 10 minit ataupun 1 hari, saya rasa itu pun dah cukup bermakna untuk satu umat yang sudah ditindas sekian lama. Jadi kita pun bila di bumi Malaysia ni, memanglah kita sekarang menghadapi pelbagai cabaran. Tapi tak salah kita juga, saya fikir, walaupun mengiktiraf cabaran yang rakyat Malaysia menghadapi sekarang, still kita boleh juga mengiktiraf betapa besarnya, lebih besar penindasan dan juga kesusahan yang dihadapi oleh saudara seagama kita di situ. Jadi saya doakan
rombongan itu, delegasi itu selamat pergi sampai ke bumi Palestin dan selamat pulang ke bumi Malaysia, berbekalkan semangat dan juga iktibar yang dapat mereka ambil daripada pengalaman di situ dan boleh dikongsi bersama dengan kami dalam UMNO Malaysia dan juga khususnya UMNO Kuala Langat. Mungkin kalau ada peluang, Dr. Rajab, kalau Bos KB pun setuju, mungkin kita boleh cari jalan bagaimana mereka boleh datang berkongsi dengan warga UMNO bahagian sendiri tentang pengalaman mereka. Time tu kita boleh tanyalah 1001 soalan, pengalaman-pengalaman yang mungkin panjang untuk diceritakan, tetapi saya fikir masing-masing kita minat nak tahu kerana kita hanya boleh bayangkan apa yang mereka lihat, mereka sendiri on the ground telah mensaksikan perkara ini berulang kali. Jadi kita doakan yang baik-baik sahaja, insya-Allah tidak perlu lagi kita setiap kali kena bercakap tentang penindasan, dan moga-moga mudah-mudahan episod ini semakin lama semakin sikit membawa kepada kemenangan kepada orang Palestin dan umat Islam, insya-Allah. Terima kasih Saudara Syahril Hamdan. Begitulah ya harapan daripada beliau untuk rombongan delegasi Humanitarian Mission for Palestine diketuai oleh Datuk Seri Aziz Rahim. Dan kita di sini sudah pasti merasa bangga kerana antara satu-satunya parti sahsiah politik di Malaysia yang setakat ini kita nampak secara jelas berada dalam misi memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin dilaksanakan. Sebelum ini kita pun dapat maklum bahawa rombongan Ustaz Abid Liu telah berjaya dalam misi untuk menyampaikan, dan ini merupakan rombongan yang kedua. Kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada UMNO Malaysia khususnya dalam usaha yang berterusan, tidak pernah putus membantu rakyat Palestin. Kita di channel 112 mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para panelis kita malam ini, terutamanya dan seluruh penonton di luar sana. Kita mohon ampun dan maaf kalau ada sedikit masalah ataupun gangguan teknikal. Al-maklumlah kali pertama kita bersiaran, dan insya-Allah akan kita perbaiki pada siri-siri yang akan datang. Sekian saja, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.